Berulang kali di dalam Dewan Yang Mulia ini saya telah menyatakan bahawa kita perlu menerbitkan buku-buku melibatkan tokoh-tokoh politik seperti arwah Tok Guru Nik Aziz. Kita perlu memupuk murid-murid kita untuk baca walaupun beliau merupakan seorang pemimpin PAS yang terulung, kita hormati. Begitu juga terbitkan buku-buku berkenaan dengan Lim Kit Siang, Kapal Singh, Pi Pato, supaya kita tahu bahawa Lim Kit Siang ini bukanlah seorang komunis. Lim Kit Siang tak ada kena-mengena dengan Lee Kuan Yew atau Lim Kuan Yew. Lim Kit Siang ini tak ada kena-mengena, tak ada tali persaudaraan dengan parti komunis. Lim Guan Eng bukanlah komunis. Teresa Kok bukanlah komunis. Anthony Loke bukanlah komunis. Nga Koming bukan komunis. Ada kenyataan yang dibuat bukan oleh budak-budak sekolah. Malu saya nak katakan. Ahli-ahli parlimen yang buat ucapan yang menghasut rakyat, mengatakan bahawa Lim Kit Siang ini adalah sepupu kepada Chin Peng. Malulah. Tak maulah saya sebut nama dia. Dia tahulah sendiri. Dia dah menghilangkan diri. Dia lari keluar daripada Dewan. Daripada sebelah mana? Sebelah sana. Baru-baru ini, seminggu yang lalu, dalam satu majlis Himpunan Jentera Muslimat dan Amirah di Kemaman. Lutong, apa masalah kalau anda kata dia sepupu juga dengan Chin Peng? Apa masalah kalau dia sepupu? Fahaman politik itu perfahaman masing-masing. Tak boleh nak dikaitkan dia sepupu ke, sepapat ke, adik ipar ke, abang ipar ke. Nak dikaitkan benda tu dengan fahaman politik. Ini benda tak betul ni. Cuma saya nak beritahu dengan pengurusi. Semalam pengurusi halau saya. Dekat luar saya minum kopi. Tapi saya tak tahu parit buntar sama ada dia minum kopi ataupun dia minum Milo. Terima kasih Haji Lutong. Terima kasih. Tuan Pengurusi bagi saya masa beberapa minit tambahan. Ini kawan karib saya. Ini adalah pahlawan di sebelah saya. So saya kena beri dia peluang lah. Tapi saya terkilan Tuan Pengurusi. Saya begitu terasa. Saya rasa malu, hampa, sedih, marah. Kerana kenyataan itu dibuat oleh seorang ahli parlimen. Mengatakan bahawa Lim Kit Siang ini adalah sepupu kepada Chin Peng. Keluar nak minta juga. Ya, saya nak tanya Celutong, setuju ke tak? Tak kira mana-mana pihak, tak kira mana-mana ahli politik, nak tipu rakyat tak apalah. Tapi jangan akhirnya sendiri tertipu oleh pembohongan tersebut. Tuan Pengurusi, saya akan landing. Saya nak minta Dewan Yang Mulia ini secara teratur dan terbaik. Lutong, minta sikit. Saya tak bagi. Saya tak bagi. Sorry, saya tak bagi. Saya tak bagi. Saya nak minta penjelasan Yang Berhormat Kepala Batas. Dia belajar di mana, dapat SPM kelulusan di mana, macam mana dia jadi ahli parlimen. Terima kasih Tuan Pengurusi. Baik. Saya juga ingin menyahut reformasi Tan Sri Speaker kerana ingin memaparkan senarai yang ponteng dalam Dewan ini. Ini satu usaha reformasi ketelusan. Rakyat di luar sana, mereka tengah fikir, ahli-ahli parlimen dibayar dengan allowance yang begitu tinggi, tetapi apabila datang ponteng parlimen, kita nampak bahawa ada beberapa ahli parlimen yang selalu tidak ada, clear cut. Kita tahu bahawa menteri-menteri mempunyai tugasan rasmi. Mereka tidak dapat berada di sini sepanjang masa, terutamanya Perdana Menteri. Terpaksa ke luar negeri untuk mendapatkan FDI, terpaksa pergi ke luar negeri untuk menyelesaikan masalah-masalah konflik Palestin dan sebagainya. Kalau mereka tidak hadir, harus ada urusan rasmi. Yang terang-terang ponteng itu harus ditedahkan supaya rakyat nampak bahawa dengan sendiri mereka yang dipilih ya dalam pilihan raya berkobar-kobar kata nak tukar kerajaan dan sebagainya, tetapi apabila dapat jadi ahli berhormat tidak datang. Ya, apa yang di social media berkobar-kobar hantam kerajaan, kata kerajaan ini tidak betul, ini tidak buat ini dan sebagainya, tapi tidak masuk ke Dewan untuk bangkitkan. Kita tak dengar suara daripada Marang. Kita tak dengar suara daripada Pagoh. Kita tak dengar suara daripada Larut. Tetapi di social media, mereka jadi hero. Saya sangkaan jahat 366 sebab Pandang duduklah. Saya tak ada masa perdebatan disebut oleh Marang, disebut berkenaan dengan apa yang berlaku. Peraturan mesyuarat Saya minta sangkaan jahat tu. Jangan ulang. Jangan ulang tu, dia ulang balik. Pengurusi. Jangan sebut nama, teruskan. Ya. Dia sebut Pagoh, Marang disebut. Tan Sri Speaker, apa yang saya cakapkan adalah fakta. Okey, kita tahu bahawa social media mereka cakap macam-macam. Tetapi jelas tak ada dalam Dewan. Jadi Tan Sri Speaker disebut masa perbahasan saya tidak bagi baruan. Saya duduk.
pendang. Saya tak You tak siapa? bagi Apa saya Azwan. duduk? Tan Sri speaker saja boleh. Isu sebut yang saya duduk. kedua yang saya nak 36 bangkitkan dengan Tan Sri Speaker adalah 36 sangkaan jahat. You sudah buat satu tuduhan rambang. Yang tak tadi disebut apa yang disebut itu Pendang, disebut oleh Pagoh, disebut Pendang, oleh Marang apa dalam yang saya ucapannya. cakap adalah fakta ya. Fakta mohon apa maaf, dia? mohon maaf. Kalau Fakta saya fitnah. Fakta fitnah. Menyakitkan Kalau fakta mana hati, datanya? tapi Data mana adalah- data? Mana data? 400. Okey. Bentang kena dewan. Bukan cakap Mana saja. apa fakta Bayang Baru. fitnah? Apa? Bentangkan fakta. Okey. Angka mana angka? Baik Masih Mas, Pendang, Baik Baru eloklah tarik Terima kasih. balik kata Azan. Dia tarik balik. Tarik Dia balik lah. buat sangkaan jahat tu. Ya, tarik balik 3 nama itu. Cak- Okey, Cakap okey. je, Saya data tarik tadi balik disebut. tentang apa ni. Tapi saya nak Jangan jerit, bagi jangan di jerit, sini. jangan jerit. Saya tak jerit orang lain. Duduk. Baik Baru. Okey. Minta dia tarik balik dulu. Okey, saya tarik balik. Saya tarik balik, okey. Baik Baru tarik balik 3 nama Okey. itu. Sebut tarik balik, cukup. Tarik balik. Okey, dah. Tak, okey. Jadi kita biarkan rakyat di luar untuk tengok sendiri kelakuan kita. Apakah pendirian kerajaan berhubung tindakan terkini Dewan Perwakilan Amerika Syarikat yang meluluskan rang undang-undang pencegahan pembiayaan antarabangsa Hamas untuk mengenakan sekatan terhadap pihak luar yang menyokong Hamas serta pergerakan jihad Islam Palestin. Kerajaan tidak mengiktiraf mana-mana keputusan, mana-mana negara, termasuk Amerika Syarikat, yang mengenakan sekatan atau sanction secara unilateral. Kita hanya mengiktiraf keputusan Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu yang dibuat apa yang disebut sebagai multilateral. Jadi tentunya kita pertama tidak bersetuju dengan cara dan dibuat oleh Amerika Syarikat. Keduanya, dia tidak mempengaruhi dasar dan keputusan kita. Dan sepanjang semalam, saya menghubungi beberapa negara sahabat dan negara Islam yang memberikan pendirian yang sama bahawa kita tidak mengiktiraf. Ya. Sebab itu, hubungan dengan Hamas kita teruskan dulu dan sekarang. Dan kita tidak menganggap menghukum Hamas sebagai badan pengganas. Dan kita beri perbandingan dan rasional yang jelas seperti mana juga Mandela dan ANC yang dijajah melalui program apartheid, dan di sini Palestin yang dijajah dengan dasar apartheid, dengan ethnic cleansing dan sekarang dengan genocide. Jadi oleh demikian, apa yang berlaku adalah hak legitimate yang sah perjuangan rakyat Palestin, dan itu menjadi dasar kita. Malah saya dengan izin menambah bahawa walaupun kita tidak berakui Statut Rome, maknanya kita tidak boleh bawa kes ini kepada International Criminal Court, tetapi arahan kita jelas. Kita akan memberi sokongan kepada mana-mana negara termasuk Palestin dalam membawa kes Palestin dan penjajahan dan kezaliman dan penindasan ke atas rakyat Palestin. Dalam International Court of Justice, di bawah pentadbiran saya, dengar supaya jangan Ketua Dewan Ulama guna harakah mengkaitkan saya dengan Israel. Itu satu kenyataan yang biadab, yang melanggar tata suci. Fitnah yang guna serban tidak sah, dan saya bantah sekera-kerasnya. Kalau diulang, saya akan ambil tindakan keras terhadap sesiapa yang menggunakan begitu. Ini yang saya sebut membina mahligai atas pusara. Orang mati dan kita kerja setiap hari. Bawa kes ini, minta OIC adakan sidang. Bawa China, Rusia, Brazil dan Ireland, Bolivia, bincang dengan Kishida, Jepun, dengan Rutte, Netherlands, dan minggu ini dengan naib Presiden China. Tapi sewenang-wenang berikan hukuman biadab dan kurang ajar untuk baik. Saya nak sebut ni ICJ. Ini bawah saya sebagai Perdana Menteri. Julai 2023, The Hague, isu rakyat, isu hak Palestin dibawa. Dan kita Malaysia walaupun tidak membawa, menyokong apa yang diambil oleh Palestin, membuat kenyataan, memberi bukti, menyokong tindakan Palestin. Bila? Julai 2023. Faham sikit dalam hal ini. Jangan permainkan sebagai bahan politik. Pada kerana hal ini semua, tak kira parti, harus bersama memberikan sokongan supaya rakyat Malaysia dan dunia tahu Malaysia satu suara menyokong perjuangan rakyat Palestin. Ya, apakah perkataan biadab dan kurang ajar boleh digunakan dalam Dewan mulai sekarang?
Boleh. Saya minta beluran baca harakah. Gambar saya dengan bendera Israel belakang. Ya, saya bawa. Perkataan biadab tu tak boleh guna. Mana boleh Dewan Ulama cakap macam itu. Cakap pasal Islam. Perkataan tersebut